Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan saya hari ini adalah tentang satu kes review yang dibuat ke atas kes Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP) melawan Victoria Jayasili Martin. Kes ini adalah berkenaan dengan permohonan Victoria Jayasili Martin untuk menjadi peguam syar'i di wilayah persekutuan. Pembentangan ini akan berkisar tentang yang pertamanya pendahuluan, keduanya fakta kes, isu-isu yang dibicarakan, seterusnya penghakiman Mahkamah Persekutuan, ulasan kes dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kita akan pergi kepada pendahuluan. Kes ini adalah berkenaan dengan satu rayuan yang telah difailkan oleh MAWIP terhadap keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya yang membenarkan permohonan responden untuk satu perintah deklarasi Setiatorai dan Mandamus bahawa Kaedah 10 Kaedah-Kaedah Peguam Syar'i 1993 yang meletakkan syarat seorang peguam syar'i perlulah seorang Muslim adalah bertentangan, iaitu antara bias dengan Seksyen 59(2) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993. Akta ini akan disebut sebagai akta tersebut. Hakim-hakim di peringkat ini telah memutuskan beberapa persoalan undang-undang yang penting, antaranya sama ada Kaedah 10 tersebut sebagai sebuah perundangan subsidiari boleh melampaui kuasa yang diberikan oleh Seksyen 59(2) Akta tersebut sebagai akta induk, dan adakah syarat Muslim yang disebut dalam kaedah tersebut. Kaedah tersebut bertentangan dengan Liberty Clause dalam perlembagaan, iaitu perkara 5, perkara 8(1), perkara 8(2) dan perkara 10(1)(c) Perlembagaan Persekutuan. Kita masuk kepada fakta kes. Responden ini adalah seorang wanita beragama Kristian, juga merupakan seorang peguam sivil yang memegang diploma amalan undang-undang syariah dari UiA. Telah memohon kepada majlis untuk diterima masuk sebagai peguam syar'i di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Permohonan responden tersebut telah ditolak dan tak dapat diproses oleh jawatan kuasa peguam syar'i kerana responden bukan seorang Muslim. Berkilan dengan keputusan majlis, responden telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui semakan kehakiman untuk mengisytiharkan Kaedah 10 tersebut sebagai tidak sah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menolak permohonan responden tersebut. Responden telah merayu kepada Mahkamah Rayuan yang kemudiannya membenarkan rayuan responden. MAWIP telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan yang kemudiannya telah membenarkan rayuan tersebut atas alasan-alasan yang akan diperincikan dalam semakan kes ini. Seterusnya kita pergi kepada isu-isu yang dibicarakan. Terdapat dua isu yang dibicarakan dalam kes ini, iaitu sama ada Kaedah 10 tersebut adalah antara bias dengan Akta Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Isu yang kedua sama ada Kaedah 10 tersebut bertentangan dengan perkara 5, perkara 8, 1, perkara 82 dan perkara 10(1)(c) Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya kita pergi kepada penghakiman Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Dalam penghakiman majoriti 3-2, hakim iaitu Tan Sri Maraus Sharif bersama dengan Tan Sri Ahmad Ma'ruf dan Datuk Azhar membenarkan rayuan perayu tanpa perintah untuk kos. Untuk persoalan antara bias, Kaedah 10 tersebut yang memberi mandat bahawa hanya orang Muslim boleh diterima sebagai peguam syar'i tidak antara bias dengan akta induknya. Begitu juga dengan hak kebebasan asasi. Kaedah 10 tersebut juga tidak bertentangan dengan perkara 5, perkara 8 dan perkara 10(1)(c) Perlembagaan. Berkenaan dengan akidah Islam, hakim mengatakan bahawa adalah perlu untuk seorang peguam syar'i beragama Islam dan berakidah dengan akidah Islam untuk memastikan membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sepenuh hati terhadap pelaksanaan undang-undang Islam. Kita pergi kepada alasan penghakiman. Bagi persoalan antara bias, hakim memutuskan Seksyen 59 tersebut tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa dibaca bersama dengan Seksyen 59(2), memandangkan Seksyen 59(1) bermula dengan frasa tertakluk kepada subseksyen 2. Ini bermaksud budi bicara majlis untuk menerima masuk mana-mana orang yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi adalah tertakluk kepada Seksyen 59(2). Hakim juga bersetuju dengan ujahan peguam perayu bahawa mengatakan jika sekiranya Kaedah 10 tersebut hanya boleh meletakkan kelayakan pengetahuan undang-undang Islam yang mencukupi, akan menyebabkan majlis tidak boleh membuat syarat kelayakan lain yang diperlukan untuk diterima sebagai peguam syar'i. Perkataan may atau boleh menerima menunjukkan tidak mandatory bagi majlis menerima seseorang sebagai peguam syar'i semata-mata berdasarkan mana-mana orang yang mempunyai pengetahuan undang-undang Islam yang mencukupi.
Majlis mempunyai budi bicara untuk menolak permohonan seseorang untuk diterima sebagai peguam syar'i berdasarkan syarat-syarat yang dibuat dalam Seksyen 59/2 Akta tersebut. Seterusnya, maksud kelayakan yang disebut dalam Seksyen 59/2 A itu tidak dinyatakan dalam akta maupun dalam akta tafsiran. Oleh itu, maksud kelayakan itu patut diberikan maksud yang biasa dan nyata, iaitu the plain and ordinary meaning. Kelayakan dalam maksudnya yang biasa dan nyata itu menyebabkan perkataan kelayakan itu cukup luas untuk membenarkan majlis meletakkan syarat seperti dalam kaedah 10 tersebut. Seterusnya, kita masuk pada alasan penghakiman yang berkenaan dengan persoalan perlembagaan. Perkara 5/1 perlembagaan ini, dia memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali muka undang-undang. Namun, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa hak kebebasan diri yang terkandung dalam perkara 5/1 ini tidak mutlak dan hak itu boleh diambil semula melalui undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Diskriminasi adalah satu bentuk undang-undang yang baik sekiranya diasaskan melalui undang-undang yang sah yang digubal oleh Parlimen serta mestilah berdasarkan alasan yang munasabah. Hakim menerima ujahan peguam perayu bahawa perkara 8/1 perlembagaan itu tidak menghalang penggubalan sesuatu undang-undang berdasarkan kategori yang munasabah asalkan diskriminasi itu tidak ditujukan kepada ahli-ahli dalam kategori itu. Mahkamah juga menggunakan definisi live dalam kes pihak berkuasa negeri Sabah lawan Suguma Balakrishnan. Maksud live itu tidak termasuk dengan hak kepada punca pendapatan. Justru Hakim Mahkamah Persekutuan telah bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa dakwaan responden telah kehilangan punca pendapatan adalah tidak benar kerana responden tidak dihalang untuk beramal sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Sivil. Hakim juga memutuskan bahawa perkara 10(1)(C adalah tentang hak semua warga negara untuk membentuk persatuan, bukannya untuk menjadi ahli kepada mana-mana profesion atau persatuan. Justru pergantungan pemohon kepada perkara 10(1)C itu tidak boleh diterima dan seharusnya ditolak oleh mahkamah. Seterusnya, kita akan pergi kepada alasan penghakiman yang berkisar tentang akidah Islam. Bagi saya, ini adalah satu penghakiman yang menarik kerana hakim berpendapat dan memutuskan bahawa peguam syar'i itu mestilah berakidah dengan akidah yang Islam, akidah yang sama dengan agama Islam bagi mencapai matlamat dan objektif akta tersebut. Profesi peguam syar'i itu sendiri diasaskan oleh konsep tauhid ataupun konsep kepercayaan kepada Allah yang memerlukan seorang peguam itu yakin dengan kewujudan Allah dan undang-undang yang diwahyukan. Hakim telah mengkritik responden mengatakan bagaimana beliau ini seorang beragama Kristian mempunyai kepercayaan kepada agama Kristian boleh membantu mahkamah syariah untuk mendaulatkan undang-undang syariah kerana dengan jelas kepercayaan agama Kristian adalah bertentangan dengan akidah Islam. Adalah menarik untuk kita melihat kepada penghakiman disenting Mahkamah Persekutuan Putrajaya dalam kes ini. Hakim Suryadi memutuskan bahawa sekiranya akta itu bermatlamatkan untuk menerima masuk orang Islam sahaja sebagai peguam syar'i, maka seksyen tersebut mestilah ditulis semula sebagai mana-mana orang Islam yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang mencukupi. Perkataan Islam itu perlu dimasukkan dalam akta induk tersebut. Hakim Suryadi mengkritik bahawa seseorang yang bukan Islam walaupun layak dari segi akademik adalah dihalang daripada menjadi peguam syar'i disebabkan kekangan yang diletakkan oleh kaedah 10 tersebut. Hakim Suryadi juga telah mengeluarkan satu handset berkenaan dengan bacaan kedua rang undang-undang untuk memilih Seksyen 59 bertarikh 14 hari bulan 8 1995 yang dibaca oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Dr. Haji Abdul Hamid bin Haji Osman. Handset itu berkenaan dengan pindaan Seksyen 59 yang telah dipinda secara keseluruhannya. Saya bacakan pindaan itu, bacaan rang undang-undang itu. Seksyen 59 pula telah dipinda keseluruhannya, di mana dalam peruntukan ini diberi kuasa kepada majlis untuk melantik mana-mana orang yang mempunyai pengetahuan mengenai hukum syarak yang mencukupi menjadi peguam syar'i bagi mendalikan kes-kes di Mahkamah Syariah. Dan 2 hari selepas bacaan rang undang-undang ini, Menteri tersebut iaitu Datuk Dr. Haji Abdul Hamid telah membuat satu ucapan berkenaan dengan pindaan itu. Dia berkata, pindaan ini adalah bertujuan untuk membolehkan seorang peguam mewakili anak guamnya walaupun dia bukan beragama Islam.
Jadi menarik juga untuk kita merujuk kepada hujahan perayu. Dalam kes ini, peguam perayu iaitu Datuk Sulaiman Abdullah telah mengeluarkan satu keratan muzakarah yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa MKI pada 16 Disember 2010 yang memutuskan bahawa demi menjaga kesucian dan kehormatan agama dan umat Islam, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa orang bukan Islam adalah tidak dibenarkan dilantik sebagai peguam syar'i berpandukan kepada kaedah-kaedah fiqhiyah dan peruntukan undang-undang. Hakim Mahkamah Tinggi Yang Arif Rohana Yusof telah, walaupun beliau telah menolak permohonan responden dalam kes ini, namun dalam keputusannya, Hakim tidak menjadikan keputusan muzakarah itu sebagai otoriti kerana Hakim tidak terikat dengan keputusan muzakarah yang disifatkan sebagai fatwa. Tiada rujukan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan muzakarah tersebut. Dalam kes ini dapatlah disimpulkan yang pertamanya, keputusan mahkamah itu bermakna peguam bukan Islam bukan sahaja tidak boleh beramal di wilayah persekutuan, malah di tempat lain, kerana keputusan itu mengikat hampir ke semua negeri yang menggunakan pakai peruntukan undang-undang yang sama. Yang keduanya, wujud satu akta yang dinamakan Akta Profession Guaman Syar'i Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 yang telah digubal meletakkan syarat beragama Islam untuk diterima masuk sebagai peguam syar'i yang diperuntukkan di bawah Seksyen 12 Akta tersebut. Jadi saya menganggap akta ini wujud adalah bertepatan dengan keputusan hakim dalam Mahkamah Persekutuan itu. Syarat Islam itu telah diletakkan dalam akta induk ini, iaitu Akta Profession Guaman Syar'i ini. Maka sebelum ini syarat Islam itu hanya diletakkan dalam perundangan subsidiari sahaja. Jadi saya merasakan bahawa akta ini dapat secara jelas memberikan maksud bahawa hanya orang Islam saja yang boleh diterima masuk sebagai peguam syar'i. Seterusnya, sebarang rang undang-undang untuk meminda syarat itu seharusnya tidak dipersetujui oleh ahli Parlimen beragama Islam supaya undang-undang syariah dapat sama-sama didaulatkan oleh pengamal undang-undang syar'i yang berpegang dengan akidah Islam. Jadi sebenarnya apabila saya melihat kepada handset dan juga ucapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang dirujuk oleh Hakim Suryadi Halim Umar, maka sebenarnya tidak keterlaluan untuk dikatakan bahawa cabaran dalam yang dibawa dalam kes ini kemungkinan berpunca daripada pindaan yang telah dibuat dalam Seksyen 59(1) itu. Jelas dalam ucapan Menteri itu mengatakan bahawa pindaan ini dibuat untuk membolehkan mana-mana orang diterima sebagai peguam syar'i termasuklah yang bukan Islam. Maka selepas ini ahli parlimen dan menteri-menteri diharapkan dapat berhati-hati ketika meminda sebarang undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang syariah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.